Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi قلبي غير الله. نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي Cukuplah Allah sebagai Tuhanku, tiada yang lain di hatiku melainkan Allah. Nur, yaitu cahaya Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. Cukuplah Allah sebagai Tuhanku, tiada yang lain di hatiku melainkan Allah. Nur, yaitu cahaya Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. ما في قلبي غير الله. نور محمد
غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم
فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata-mata air. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra serta pakaian yang tebal, serta duduk berhadap-hadapan. Demikianlah, dan kami berikan kepada mereka bidadari, di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman dari segala kekhawatiran. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab api neraka sebagai karunia daripada Rabb-Mu. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. Maka tunggulah, sesungguhnya mereka itu menunggu pula. Sadaqallahul azim. Keadaan serta kenikmatan orang-orang yang bertakwa di dalam syurga. Minggu lepas, minggu hari itu, kita membicarakan berkaitan dengan ayat yang menceritakan tentang keadaan orang-orang yang berada di dalam neraka. Dan ayat 51 hingga 59 surah Dukhan ini menceritakan pula kepada kita tentang nikmat orang yang berada di dalam syurga. Kan? Keadaan serta kenikmatan orang-orang yang bertakwa di dalam syurga. Setelah menyebutkan keadaan orang-orang yang sengsara, yakni orang-orang kafir, Allah SWT kemudian menyebutkan keadaan orang-orang yang berbahagia. Kerana itulah Al-Quran disebut sebagai mathani, yakni yang ayat yang diulang-ulang pelajarannya, hukum-hukumnya serta kisah dan hal lain yang ada padanya. Jadi Al-Quran ini disebut juga sebagai mathani, maknanya ayat yang diulang-ulang. Diulang-ulang. Kita tak jemulah baca Quran, habis khatam ulang lagi, habis khatam ulang lagi, habis khatam ulang lagi. Jangan habis khatam terus tak baca dah. Sebab sifat Al-Quran ni al-masani. Kalau Al-Fatihah sab'ul masani. Suratul Fatihah nama sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang.
Jadi satu hari 5 waktu kita baca Fatihah 17 kali. Kan? Ulang-ulang. Itu juga ayat Al-Quran diulang-ulang. Diulang-ulang. Allah SWT firman, Innal muttaqin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah di dunia, mereka berada dalam tempat yang aman. Aman di dunia, aman juga di akhirat. Orang yang bertakwa, Allah janji aman di dunia dan aman juga di akhirat. Itu janji Allah. Yakni di negeri akhirat, iaitu di dalam surga. Tapi dalam ayat ini fi maqamin amin, Allah Taala tujukan, maksudkan di sini iaitulah keadaan di surga. Orang yang bertakwa, Allah Taala akan masukkan dia ke dalam surga, dan surga ini sifatnya aman, damai, tenteram, tak ada masalah macam atas dunia. Dunia ni banyak masalah. Tak Imam? Banyak noh masalah. Banyak masalah. Hari-hari ada masalah. Sawit turun harga, lagi masalah. Kan? Tapi bagi orang yang ada sifat takwa, orang yang beriman, Nabi kata, ajaib orang-orang yang beriman ni. Ajaban lil mukmin. Ajaib sungguh orang-orang beriman ni, kata Nabi. Bila Allah Ta'ala bagi nikmat pada dia, dia bersyukur. Bila Allah Ta'ala uji dia dengan kesusahan, dia sabar. Itu orang beriman. Sifat orang beriman begitu. Jadi orang yang beriman, Allah Ta'ala akan tenteram dia. Di dunia, dia kata apa? Dia tak lalai pada Allah. Di akhirat, akan dimasukkan Allah Ta'ala dalam surga. Dengan syaratnya, dia bertakwa kepada Allah. Itu kita jadi orang yang bertakwa. Sebab itu, menjadi rukun khutbah, khatib mesti berpesan tentang takwa. Ittaqullah. Kalau tak sebut yang tu, tak sah khutbah, tak sah Jumaat. Kan? Pentingnya mengingatkan manusia supaya takut kepada Allah. Begitu. Tapi manusia takut pada siapa? Takut pada hantu. Kan? Bukan takut pada Allah, takut pada hantu, takut pada terapit, takut pada polis, takut pada JPJ. Kan? Takut pada makhluk lebih daripada takut pada Allah. Pasal apa? Pasal Allah tak nampak. JPJ nampak, terapit nampak. Kan? Hantu nampak. Kan? Jadi sebab nampak itulah yang kita takut. Allah tak nampak, takut apa? Betul tak? Itu orang ramai buat maksiat. Pasal orang tak takut ke Allah. Kan? Jadi kita kena didik diri kita supaya takut kepada Allah. Tapi sifat takwa itu hanya orang-orang yang terpilih sahaja yang dapat merasai sifat takwa ataupun merasai ketakwaan dalam diri dia. Kalau Allah tak izin, dia takkan rasa apa-apa, tuan-tuan. Jadi insya-Allah lah, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka terbebas dari mati dan pengusiran dari dalam surga. Dalam surga tak mati dan takkan dikeluarkan dah daripada surga orang yang bertakwa ni. Oh, tak mati Ustaz noh. Tak mati? Habis tak mati hidup? Hidup sampai bila-bila.
Jadi siapa yang nak hidup lama, jangan duduk angan-angan atas dunia. Nak hidup lama, wa imalan syurga atau dalam neraka. Dua tu ya. Dunia tak boleh hidup lama. Dunia sementara, akhirat jualah yang kekal selamanya. Kena ingat yang tu. Maka di dunia ini adalah tempat kita untuk beramal. Akhirat tempat untuk menerima pahala ataupun menerima ganjaran hasil daripada amalan kita yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga terbebas dari sedih, duka cita, takut dari keletihan. Dalam syurga tak letih. Kita nyawik letih. Boleh 10 batang ya terkangkang lalu. Macam ikan nak mampus. Tambah ada jantung. Bungkus. Silat-silat. Rebah dalam kebun tu ya. Letih. Dunia ni letih. Akhirat tak letih. Akhirat ni tempat seronok. Nabi kata. Tempat seronok yang hakiki. Dunia menipu. Innamal hayatid dunya la'ibun wa lahwun. Sungguhnya dunia itu kata Allah mainan-mainan, lahwun wa la'ib. Innamal hayatid dunya la'ibun wa lahwun, dan kepura-puraan. Itu dunia ni. Jadi nak serius hidup di akhirat, iaitu syurga Allah. Tak ada kesedihan, tidak ada kedukaan, tidak ada ketakutan dan keletihan. Itu nikmat orang yang bertakwa di dunia. Allah Ta'ala bagi duduk dalam syurga dalam keadaan seperti mana yang tersebut tadi. Seronok. Mereka aman dari gangguan serta tipu daya syaitan serta seluruh penyakit dan musibah. Selamat kita. Setan pun garu kepala. Setan punya menyesal apabila anak Adam dapat masuk syurga dengan aman. Dia susah hati sungguh. Setan. Aman kita daripada syaitan. Tidak ada lagi dah perasaan hasad, dengki, perasaan mazmumah ni tak ada dah dalam syurga. Semua manusia akan berkasih sayangnya. Tak ada lagi perasaan hasad, dengki, kianat apa semua. Sebab apa? Sifatnya dalam syurga adalah balasan kenikmatan yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang atas dunia dulu sanggup menahan hawa nafsunya daripada melanggar perintah Allah. Itu ganjaran dia yang Allah bagi. Menasabahlah. Dah. Kan? Menasabah. Allah Ta'ala bagi nikmat kat kita sebegitu punya hebat. Kerana kerja buat kita atas dunia ni. Jaga diri kita daripada hasutan syaitan dan hawa nafsu. Bukan perkara senang tuan-tuan. Susah. Tapi oleh kerana kita berjuang juga, berjihad juga, kita lakukan juga walaupun susah demi kerana nak mentaati perintah Allah, Allah Ta'ala balas kepada kita dengan syurga. Yang hebat sebegitu punya hebat tuan-tuan sekalian nikmatnya. Itu dia. Fi jannatin wa uyun, iaitu di dalam taman-taman dan mata-mata air. Taman dan mata air. Bukan mata yang di kita macam di dunia ni. Mata yang di akhirat, di syurga tu tak boleh cerita. Saya pun tak pernah tengok. Kan? Nak cerita lagu mana? Saya pun tak pernah tengok. Kita baca Allah Ta'ala sebut fi jannati wa uyun. Duduk dalam taman-taman. Nak kata taman, taman astaqona. Kan? Taman macam mana pun kita tak tahu. Tapi bila Allah sebut taman-taman, taman-taman yang tidak pernah dilihat oleh sebiji mata manusia pun atas dunia ni. Taman tu hanya kita saja yang akan nampak nanti.
apabila kita layak untuk berada di taman tersebut, baru kita akan nampak taman yang Allah sediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Keadaan ini merupakan kebalikan dari keadaan orang-orang kafir dan musyrik yang berada dalam neraka, yang memakan pohon zakum dan meminum minuman mendidih. Allahu Akbar. Sebaliknya bagi orang-orang yang ahli neraka, mereka berada di dalam neraka, hidup dalam keadaan susah, makan makanan ni namakan buah zakum. Buah tu berduri, bila masuk dalam kangkung ni ditarik oleh malaikat sampai terkeluar kangkung. Ya Allah, tak boleh nak bayang macam mana. Itulah makanan mereka, tuan-tuan, orang-orang yang berada dalam neraka. Firman Allah, yalbasuna min sundus. Mereka memakai sutera yang halus. Dunia orang lelaki tak boleh pakai sutera. Larangan muta'abbad. Haram orang lelaki pakai sutera original. Sutera tiruan tak apa, bukan betul kan. Sutera tiruan boleh pakai. Dia bertiru ya, bukan betul. Seakan-akan sutera, tapi sutera betul haram hukumnya. Allah tak bagi pakai. Nak pakai juga minat, tunggu lah. Bila? Nak tunggu sampai bila? Nak pakai sutera boleh, tapi tunggu mati dulu. Kena mati dulu. Kena mati dulu. Nak pakai sutera tu kena mati dulu. Nak masuk syurga ni kena mati dulu. Semua manusia akan merasai mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang hidup pasti akan menemui mati. Mati pun akan mati. Mati pun akan mati? Ya, Nabi kata mati pun akan mati. Nanti Nabi kata Allah Ta'ala akan jadikan mati itu seperti seekor domba putih, kata Nabi. Kemudian domba itu disembelih di antara syurga dan neraka. Tengah-tengah tu domba tu disembelih. Maka kematian sudah mati. Jadi orang syurga, orang neraka, orang syurga bergembira kerana mereka tidak akan mati dah. Orang neraka susah hati kerana mereka takkan mati, duk kena terima siksa hari-hari. Mati pun akan mati, tuan-tuan. Mati pun makhluk. Apa tanda mati itu makhluk? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan hidup dan mati. Hidup pun makhluk, mati pun makhluk. Allah. Cuma hidup Allah tak sembelih. Mati Allah sembelih. Pasal apa? Pasal nak padan muka orang neraka. Nak padan muka orang neraka, nak menggembirakan orang surga. Orang surga bila mati dah tak ada, depa seronok. Bukan depa, kita seronok. Ya seronok. Kita takkan mati dah. Hidup dalam keadaan nikmat. Ada orang tanya, Ustaz, babi boleh makan dalam syurga esok? La ilaha illallah. Dia pergi tanya soalan bodoh lah gitu. Dah ada dia dengarkan semua boleh makan belaka kan. Semua ada nikmat kan. Apa nak makan benda-benda yang Allah Ta'ala haramkan. Habis harap haram ke atas dunia. Tapi di syurga Allah sebut. Hak Allah sebut tu halal lah. Tapi ada Allah Ta'ala sebut. Sesungguhnya dalam syurga nanti kamu akan boleh makan babi. Kecuali di dunia saja tak boleh. Ada Allah sebut lagu tu? Tak ada. Allah tak sebut. Yang Allah sebut, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azal. Apa nama? Allah Ta'ala kata, sesungguhnya diharamkan bagi kamu memakan daging babi.
Hurrima alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Allah haramkan daging babi dan seluruhnya. Tapi Allah Ta'ala tak sebut dalam Quran, nanti di akhirat dalam syurga boleh makan babi. Tak ada sebut lagi tu. Nabi kata sungai arak ada. Tapi arak di dunia tak boleh minum. Arak nak minum juga, tunggu, sabar sat. Tunggu, mati lu, duduk dalam kubur. Bangkit, kalau boleh masuk syurga, baru boleh minum sungai daripada arak. Tapi rasanya bukan macam di dunia. Dunia cak ayam, kan? Tak ada apa dunia, tak ada apa, kan? Dan pakaian tebal, iaitu pakaian yang gemerlapan, bercahaya. Pakaian yang bercahaya ni orang dalam surga. Seperti pakaian dari bulu yang dipakai di luar pakaian. Wallahu a'lam, itu tak tahu. Kita tak boleh nak bayangkan, nak menunjukkan bahawasanya cantiknya pakaian orang-orang dalam surga. Mereka mutaqabilin, duduk berhadap-hadapan, menghadap sama-sama. Tidak ada yang membelakangkan di antara satu sama lain. Semua duduk berhadapan. Kalau duduk berhadapan ni macam mana? Tidak ada membelakangkan. Maknanya memanjang sepanjang-panjang tu agak-agak syurga besar mana, mak? Tuan-tuan boleh bayangkan. Jangan bayang, macam mana nak bayang? Kita tak boleh nak bayang lah syurga pun kita tak nak masuk lagi. Kan? Nak Arab Nabi cerita. Allah Ta'ala pun sebut macam ni saja. Kan? Ulama pun tak cerita panjang-panjang. Macam mana yang kata berhadap-hadapan itu? Adakah duduk macam kita di sini? Orang situ menghadap. Belah sini menghadap, membelakang juga. Kan? Jadi macam mana? Wallahu a'lam. Tunggulah esok kita tengok macam mana. Macam ni hak kita mengaji dulu Quran kata tu, lagu ni. Kalau boleh masuk, kalau tak boleh masuk, Arab boleh masuk lah. InsyaAllah. Di atas permaidani, tidak saling membelakangi. Atas permaidani bukan macam permaidani yang hitam tu. Yang tu, apa yang tu? Ini permadani cukup cantik. Cantik tak boleh nak dibayangkan dengan mata manusia. Malam ni kita cerita tentang bab syurga ya. Kan? Kita cerita bab syurga ya. Jadi kalau tuan-tuan rasa seronok, jadilah orang yang bertakwa start daripada malam ni. InsyaAllah kita boleh dapat seperti mana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Firman Allah, kadzalika wazawwajnahum bihurin 'ain. Demikianlah dan kami berikan kepada mereka bidadari. Hak ni yang seronok di samping isteri-isteri mereka yang sangat cantik. Isteri kita kata ulama lebih cantik daripada bidadari kalau dia salihah. Tidak ada cemburu seorang lelaki dalam syurga dapat bidadari 70 orang bidadari Allah bagi kat dia. Dan nafsu seorang lelaki diberi 70 kuasa kuda. Dalam kitab sebut 70 kuasa kuda ni lagu mana Tok Imam? Tak boleh bayang Kalau jimak tu next bunyi lagu tu je. Seronok. Tu dia lah. Itu Allah nak bagi pada kita orang-orang yang bertakwa. Jadi jadilah kita orang yang bertakwa kepada Allah. Cakap kat bini,
Kalau awak tak bagi saya kahwin 2, tak apa. Esok di syurga pun boleh duduk dengan bidadari. Banyak, 70 orang lagi. Bini kata, alah, tu pun kalau boleh masuk. Kalau tak boleh masuk, pada muka. Kan? Marah tak kira bini dia. Kungkang sepak kerusi, lempak atas teruk. Kan? Iyalah, kalau boleh masuk. Kalau tak boleh masuk, kau duduk terkangkang depan TV masjid, tak pergi surau, tak pergi apa pun, tak pergi mengaji pun tak. Tetap nak abang kata nak menikah. Oh, banyak bidadari esok. Banyak cantik pada otak. Kan? Macam tu nak dapat bidadari 70 orang. Bukan bidadari. Malaikat Zabaniyah 70 orang. Duk hentam dia jawabnya. Jangan buat pasal tuan-tuan. Kita jangan buat main-main dengan agama ni. Kena serius tuan-tuan. Kena serius dengan agama ni. Dia sebab masa depan kita tuan-tuan. Masa depan kita ni. Syurga neraka ni masa depan kita. Jangan duk nampak dunia ya masa depan. Akhirat tu lebih penting lagi masa depan kita yang kita kena fikirkan sama-sama. Kemana kita esok tuan-tuan. Bila kita duduk di mahsyar esok tuan-tuan, habislah. Dunia ni kalau nak kabat balik pun susah dah. Sebab dunia sudah tidak ada dah. Atas dunia ni lah sekarang ni, apabila ada peringatan pada Quran dan hadis Nabi, kita kena buat persediaan daripada sekarang. Serius dengan agama. Jangan main-main. Buat lawak-lawak macam tu tak boleh. Sebab Islam ni dibina di atas air mata. Dibina di atas keringat. Keringat siapa? Keringat dan air mata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi bawa Islam bukan dengan kapet merah. Nabi bawa Islam dengan air mata Nabi, dengan darah Nabi yang tumpah ke langit, ke bumi, dengan keringat peluh Nabi yang menitik. Nak bawa Islam, nak selamatkan kita daripada api neraka Allah. Pengorbanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa terhadap umatnya. Tetapi sayang umatnya menganggap pengorbanan itu sia-sia saja. Tanpa mereka mengambil manfaat ataupun mereka tidak menilai langsung pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, Maulid Nabi ni bukan Rabiul Awal ya. Maulid Nabi ni sepanjang masa. Ingat Nabi kita ni tuan-tuan sepanjang masa. Selagi mana nyawa kita di kandung badan, kita kena ingat pada Nabi. Kerana Nabi adalah segala-galanya dalam hidup kita. Kan? Kalau tak ada Nabi, ahli neraka kita ni tuan-tuan. Kalau Rasulullah tak ada lah tuan-tuan, kita duduk dalam neraka. Adanya Nabi, kita dapat merasai syurga insya-Allah. Dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi bidadari-bidadari itu belum pernah disentuh oleh manusia sebelumnya dan tidak pula oleh jin. Fresh. Fresh, bidadari yang tidak pernah disentuh oleh mana-mana manusia ataupun bidadari, kerana maha kayanya Allah. Seorang manusia dapat 70 bidadari. Seorang 70 bidadari itu tak pernah bergelar janda. Tak pernah bergelar janda. Memang anak dara terang-tang-tang. Duduk keliling kita 70 orang tuan-tuan. Tak seronok ke? Oi, seronok. Malam ni seronok kita tengok surga kan. Oh, seronok. Tak apalah seronok. Bila kau tak boleh masuk pun tak apa dah. Janji bisa dengar. Kan? Wa'alaikumsalam min zalik. Itu dia. Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Allahu Akbar. Cantik bidadari yakut dan marjan. Allahu Akbar. Nak bayang pun tak kerti tuan-tuan.
Makna cantik. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Allah Ta'ala tidak akan menzalimi hambanya yang taat padanya dengan berbuat baik. Di dunia Allah akan balas kebaikan kita tu dengan kebaikan juga, dengan syurga. Firman Allah, yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman dari segala kekhawatiran. Semua yang mereka minta dari berbagai jenis buah-buahan pasti akan diberikan. Mereka tidak usah khawatir kehabisan atau tidak tersedia lagi. Walhasil, setiap kali mereka menginginkannya, maka apa-apa yang mereka inginkan itu akan langsung diberikan oleh Allah. Kata ulama, baru terlintas aja, syuk, lalu dah. Rasa macam nak makan buah, tak dan habis buah tembikai. Temkai ada lalu dah. Oh. Nak makan buah ada lalu dah. Masa nak makan buah pisang tak dan sebut ada dah. Huyo. Bukan ada kena kupas. Tak payah kupas. Bidadari tolong kupas. Suara masuk mulut. Ngap. Macam lemburung. Macam lemburung. Makan tak berhenti. Nyap. Perut tak kenyang. Perut takkan rasa kenyang. Makan 24 jam. Tak ada kencing manis, lemah jantung, darah tinggi, gout. Semua tak ada. Bukan kenyang. Makan aja. Nyap. Hampa nak makan sangat kan? Allah kata, hampa nak makan sangat kan? Alah, hampa makan puas-puas. Sampai bila-bila. Sonok tak? Macam mana orang sahabat uni ni, sengat sunyi semua. Tanya, tak jawab. Kan? Tutup mulut, Ustaz. Tak apalah. Kan? Tak ada apa lagi. Cuk sampai dah. Berasa macam nak makan burung puyuh. Sampai lalu dah. Burung puyuh tu. Pak Imam agak-agak nak makan apa? Cerga itu. Nak kau rusa kan? Rasa nak rasa lagi. Rusa sampai lalu dah. Tu dia bakar golek apa semua siap. Nganga yang mulut makan. 3 ekor sekali makan. Boleh makan tak? Boleh. Tak ada masalah. Kerana tidak ada kenyang. Dan tidak ada lapar. Lapang tak ada, kenyang pun tak ada. Habis macam mana? Makan lah. Saya tak reti nak cerita. Kan? Sonok sungguh Allah Ta'ala ni gambarkan kepada kita apa yang Allah nak bagi ni. Tak mau ke macam ni? Kalau nak, jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kita dapat benda ni semua. InsyaAllah. Tu dia. Sonok macam mana ni. Firman Allah Ta'ala, la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia saja. Tak akan ada mati dah. Bila tak mati hidup selama-lama. Selama-lamanya akan hidup. Allahu Akbar. Pengecualian ini adalah sebagai penguat bagi kalimat peniadaan yang tiada, yakni ketiadaan kematian. Kerana pengecualian tersebut adalah pengecualian terputus, istisna, munqati'. Artinya mereka tidak merasakan kematian selamanya. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda. Kata Nabi, kematian didatangkan dalam wujud domba putih. Domba ni macam biri-biri putih. Dengan sedikit sedikit tumpuk-tumpuk hitam. Allah datangkan seekor domba yang putih dan ada sedikit tumpuk-tumpuk hitam. Itu simbolik kepada kematian. Allah bawa mai. Orang syurga, orang neraka tengok kambing tu, tengok domba tu. Kemudian diletakkan antara syurga dan neraka. Kemudian ianya disembelih. Siapa yang sembelih? Malaikatlah sembelih. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, wahai penduduk surga, kalian abadi dan tidak ada kematian lagi selama-lamanya untuk kalian. Wahai penduduk neraka, kalian abadi dan tidak ada kematian selama-lamanya. Hadis ini telah dibahas dalam surah Maryam, iaitu di ayat yang ke-39.
Orang syurga, bila Allah Ta'ala kata tidak ada kematian lagi, mereka bersonok suka. Oh, sonok dah, tak ada mati. Bila orang neraka dengar Allah kata tak ada kematian dah pada mereka, menangis, merong-rong tak kira. Pasal apa? Gagak pasal apa? Pasal mereka duk kena seksa. Bila tak ada mati, mereka kata kalau kami mati pun tak apalah. Tapi dah mati tak ada. Mereka akan hidup. Nak kata hidup pun tak kena, nak kata mati pun tak kena. Hidup orang neraka ni. Allahu Akbar. Siksa sungguh mereka tuan-tuan. Itu adalah balasan kepada mereka yang mendustakan Allah di dunia dahulu. Abdul Razak meriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu an, keduanya mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, dikatakan kepada penduduk syurga, sesungguhnya kamu akan sihat dan tidak akan sakit selamanya. Ni nak dengar kan? Dalam syurga tak ada lah lemah jantung, encing manis, gout, sakit gigi, silap orat, sakit pinggang. Tak ada lah. Dunia ya. Kan? Akhirat sudah tidak ada. Sesungguhnya kamu akan hidup dan tidak akan mati selamanya. Sesungguhnya kamu akan diberi kenikmatan dan tidak akan putus asa selamanya. Sesungguhnya kamu akan tetap muda dan tidak akan tua selamanya. Muda yang disebut di sini, orang muda yang umurnya 35 tahun. Oh, 35 tahun muda tak? Muda 35 tahun. Saya 46 dah. Tua dah kan. Mudahlah orang umur 35. Kita dululah dah. Muda-muda. Takkan ada tua dah tuan-tuan. Muda sedia. Taulah, nah. Sonok tuan-tuan. Malam ni pakat mimpi syurga belakang. Nah, malam ni balik-balik tidur, macam duduk dalam surga. Pagi tu mayang subuh pukul 9. Otak dia, kan? Tu bukan surga tu, kan? Dah boleh tak kita mimpi masuk syurga? Boleh? Kalau Allah Ta'ala nak masukkan kita dalam syurga, boleh? Nah, tapi orang-orang yang tertentu je lah, kan? Bukan semua orang lah. Orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak jalan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام محمد Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan masuk syurga, mendapatkan kenikmatan di dalamnya dan tidak merasa susah. Ia hidup dan tidak mati, pakaiannya tidak akan usang dan kemudaannya tidak akan hilang. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang bertakwa. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, Nabi kata, beramallah, tepatlah dalam beramal, bersungguh-sungguh beramal. Beramallah dengan pertengahan, yakni khairul umur awsatuha, maknanya kita tak lebih tak kurang. Beramal ni sedang-sedang saja, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sikit, begitu. Yang penting istiqamah. Begitu. Jangan berlebihan juga, jangan berkurangan. Terlalu lebih pun tak boleh, terlalu kurang pun tak boleh beramal ni. Dia nak kata Nabi, khairul umur awsatuha, setiap pekerjaan itu biarlah pertengahan. Begitu. Dan ketahuilah bahawa seorang hamba itu tidak akan masuk surga kerana nilai amalnya. Para sahabat bertanya, engkau pun sama ya Rasulullah, yakni tidak masuk syurga kerana nilai amalmu? Maka Nabi menjawab, bahkan tidak juga aku, kecuali jika Allah meliputiku dengan rahmat dan karunia-Nya. Apa makna ni tuan-tuan? Iaitulah kita masuk syurga bukan dengan amal kita. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Orang yang beramal belum tentu syurga. Orang yang tidak beramal confirm neraka. Yang tu dia punya sifir dia. Orang yang beramal belum tentu syurga, tetapi orang yang tak beramal confirm neraka. Tu. Dan ayat yang terakhir, fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum tadhakkarun. Ayat ini menceritakan tentang kemuliaan Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala turunkan dengan bahasa Arab, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan bahasa Arab adalah bahasa orang Islam. Bukan Jawa, bukan Melayu. Bahasa orang Islam adalah bahasa Arab. Tandanya dalam semayang kita baca bahasa apa?
Bahasa Arab lah. Lah sembahyang bahasa Arab, ada bahasa Jawa, ada bahasa Melayu. Ada bahasa Arab. Hang Jawa ke, hang Banjar ke, hang Mendorono ke, apa ke, Pakistan ke, apa ke, mesti Fatihah, bismillah, alhamdulillah, bahasa Arab juga. Semua mesti kena bahasa Arab. Kan? Sebab apa Allah Ta'ala turunkan dengan bahasa Arab? Kerana bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, bahasa yang luhur, bahasa yang enak dan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam syurga bahasa Arab. Habis saya tak belajar bahasa Arab. Boleh bila masuk syurga ya, mesti boleh cakap Arabnya. Tapi nak ngomong Jawa boleh juga? Boleh, tak ada masalah, kan? Yang ni agar mereka mengerti dan mengetahui. Namun mereka tidak mau nak mengerti dan tidak mau nak mengetahui juga. Siapakah itu? Iaitulah golongan kafir. Mereka tetap menentang Nabi SAW setelah Nabi membacakan Quran kepada mereka, menerangkan tentang agama Islam kepada mereka. Mereka tetap juga tak mau beriman kepada Allah, sedangkan mereka itu adalah bahasa mereka sendiri. Abu Lahab, Abu Jahal, apa semua tu, itu bahasa mereka sendiri. Al-Quran turun dalam bahasa Arab pun tak mau faham juga. Dan mereka menentang juga Nabi. Maka Allah Ta'ala kata, sabarlah Muhammad, sesungguhnya setiap Nabi dan Rasul itu akan menang. Setiap Nabi dan Rasul akan menang terhadap musuh-musuhnya, kata Allah. Memang Nabi menang lah. Nabi memang menang lah, kan? Semua Nabi, semua Rasul akan menang. Menang makna apa? Selamat daripada api neraka, masuk dalam syurga, menang. Kan? Menang. Kemudian Allah Ta'ala kata, innahum murtaqibun, maka tunggulah. Tak apa, kamu menentang Nabi, menentang Rasul, tak ada masalah. Tentanglah di dunia. Sesungguhnya kamu menunggu dan kami juga menunggu. Kami menunggu dan kamu juga akan menunggu. Menunggu apa? Menunggu azab siksa Allah di akhirat esok. Jadi kita jangan lawan Nabi dan Rasul. Kena taat kepada Allah. Gitu. Kerana sesungguhnya para Nabi dan Rasul membawa risalah Islam, risalah agama, risalah Allah kepada makhluk. Supaya makhluk ini beriman, manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuannya. Para Nabi dan Rasul diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberikan Al-Quran dalam bahasa Arab, bahasa yang tertinggi di sisi Allah. Maka kita orang Islam wajib kena belajar bahasa Arab. Wajib ke Ustaz? Wajib. Kalau tak belajar, nak semayang pun tak? Kan? Nak semayang macam mana kalau kita tak belajar bahasa Arab? Kan? Okey lah tu. Dia boleh baca Fatihah, boleh baca surah. Kira belajar lah tu. Kan? Cuma secara apa namanya, kita tak belajarlah bahasa Arab secara dalam-dalam. Yang sebut nahu, saraf dan sebagainya tu. Kita cuba boleh baca gitu lah, boleh baca betul gitu, sudah sah dah lah sembahyang kita. Kan? Jangan nak bagi sampai boleh tahu nahu, saraf apa semua dulu baru nak sembahyang. Oh, tak boleh lah macam tu. Kan? Jadi maknanya secara asasnya kita belajar bahasa Arab sebab kita nak sembahyang. Kena belajar Quran lah, kan? Quran ni ada wajib baca, ada sunat baca. Ada makruh baca, ada haram baca. Waktu wajib baca bila? Dalam sembahyang. Fatihah, kan? Rukun-rukun sembahyang, semua bahasa Arab belaka. Yang tu kita wajib belajar. Quran wajib baca. Sebab nak kena baca Fatihah. Wajib belajar. Waktu itu. Banyak lagi lah hukum-hukum dia. Kemudian firman Allah Ta'ala, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad
yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman pada kehidupan dunia dan pada hari-hari berdirinya saksi-saksi, iaitu hari kiamat, iaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang yang zalim. Permintaan maafnya tidak akan diterima dan bagi mereka lah laknat dan bagi mereka lah tempat tinggal yang buruk. Jadi orang-orang kafir ini akan dilaknat Allah Ta'ala di akhirat nanti dan ditempatkan mereka di tempat yang paling buruk, iaitu neraka. Inilah akhir penafsiran surah Ad-Dukhan. Segala puji dan karunia hanya milik Allah dan kepadanya lah kita meminta petunjuk dan perlindungan. Wallahu a'lam. Habislah tafsir surah Ad-Dukhan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya dan tuan-tuan semua. InsyaAllah lepas ni kita akan sambung surah apa pula nak? Nak baca surah apa pula? Tok Imam? Itu kita baca surah apa dulu? Kahfi tak? Kau tak ingat dah? Mula-mula kita baca surah Kahfi dulu kan? Lepas tu surah Ad-Dukhan, Al-Mulk, suratul Mulk, kemudian surah Ad-Dukhan, Al-Waqi'ah baca lagi? Baca dah. Dukhan baca dah. Yasin. Lepas ni kita baca surah Yasin, tafsir surah Yasin. Itu surah-surah tu tuan-tuan, ada 7 surah. Yang tuan-tuan guru kita sebut, siapa yang dapat menghafal dan membaca 7 surah ini setiap hari, maka kehidupan dia akan sempurna. Apa dia? Surah As-Sajdah, surah Al-Insan, Hal ata 'alal insan, suratul Mulk, surah Yasin, suratul Dukhan, surah Al-Waqi'ah dan surah Al-Buruj. Itu 7 surah ni. Siapa boleh baca 7 surah ni setiap hari, kalau kereta tu dia dah di-balancing, bawa memang tegak cantik elok. Tapi kalau tak dapat nak beramal dengan 7 surah ni, dia agak sengit sikit. Dia bawa tak apa sedap. Hidup dia jadi macam terumbang ambing macam tu. Nanti kata tok guru kita lah. Kan begitu. Jadi cubalah tuan-tuan. Beberapa surah tu mungkin kita dah hafal dah. Suratul Mulk, surah As-Sajdah, surah Al-Insan, surah Yasin. Tinggal surah Ad-Dukhan, surah Al-Waqi'ah pun mungkin ada yang dah hafal, dan surah Al-Buruj, was-sama'i zatil buruj. Itu. Pendek ya surah Al-Buruj tu dalam juzuk amma. Boleh hafal insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala tolong kita semua insya-Allah. Wallahu alam, aqulu qali hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.